Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan lagi perbincangan kita dalam surah Ali Imran. Ayat ke berapa? Ada awal tanda. Ayat ke 27. Betul? Saya cek dulu, saya ada tanda juga, tapi 27. Ayat 27 surah Ali Imran. Saya rasa 27 ni ke belakang sikit. Betul, 27. Tak nampak. Ayat 35. Ayat 35 betul. Okey. Ayat 35 dari surah Ali Imran. Sebab apa? Sebab ayat 27 ni dah kita lepas lah. Okey. Jadi ayat 35 di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kat sini perbincangan dia bermula daripada ayat 35 ni masuk cerita berkenaan dengan nenek Nabi Isa alaihissalam. Sebab apa? Sebab sebelum ni dia macam mukaddimah kepada tajuk Nabi Isa, iaitu cerita berkenaan dengan keluarga Nabi Isa alaihissalam. Sebelum ni daripada awal tu dia macam intro. Sebab apa? Sebab cerita Nabi Isa ni adalah cerita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari sudut sebab turunnya ayat ni ialah kedatangan 60 orang wafdu Najran, iaitu rombongan daripada Najran, iaitu kawasan di Arab Saudi sekarang ni masih lagi Najran nama dia. Pada masa itu didiami oleh orang agama Kristian. Jadi mereka ni padri-padri yang datang untuk berbincang dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab dengar ada Nabi baru kan, jadi nak tahu pendirian dia tentang Nabi Isa, kitab Injil dan berkenaan dengan agama Nasrani. Apa pendirian orang yang mengaku jadi Nabi baru ni. Dia pula ketua kepada Madinah, dah berpegang kuasa dah ni. Mereka ni adalah datang, mereka ni sebelum ini pergi ke Habsyah, kemudian datang ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Rentetan daripada itu turunnya surah Ali Imran berkaitan dengan keluarga Nabi Isa alaihissalam, iaitu Ali Imran, keluarga Imran. Okey, keluarga Imran terdiri daripada datuk Nabi Isa alaihissalam, kemudian Maryam, begitu juga dengan Nabi Zakaria dan mak Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa sendirilah. Okey, ini antara Ali Imran yang disebut dalam Al-Quran. Dan cerita Al-Quran ni kalau kita tengok di sini dia detail dan dia mengambil peristiwa-peristiwa dalam keluarga Nabi Isa alaihissalam, dan cerita-cerita tu sukarlah untuk didapati dalam dalam sejarah.
sebab dia cerita dalam keluarga. Tapi nak menunjukkan kepada mereka, Tuhan nak tunjukkan bahawa bukan sahaja pendirian Nabi Muhammad SAW, nak tunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW ni adalah utusan Allah. Sebab dia boleh cerita. Dia boleh cerita berkaitan dengan keluarga Nabi Isa. Sebab sepatutnya tak boleh. Tak reti orang Arab, tak tahu sangat cerita tentang Bani Israel, bangsa lain-lain. Nabi Isa ni Bani Israel, Nabi Muhammad SAW orang Arab, bahasa pun tak sama. Jadi cerita rakyat dia tu tak masuk dalam cerita orang Arab kan. Walaupun orang Israel ini ada Israeliat, tapi orang Arab tak tahu sangat. Okey, jadi tiba-tiba diceritakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. Terus bawa satu situasi, iaitu ketika mana isteri Imran, iaitu nenek Nabi Isa AS berkata, Rabbi inni, wahai Tuhanku, aku bernazar laka, kepada engkau, ma fi batni, apa yang ada dalam perut aku. Apa dia? Iaitu dia mengandung. Bila dia mengandung, dia kata aku bernazar anak ni lahir bila-bila muharrar. Muharrar ni asalnya masuk dalam bahasa Arab, perkataan bahasa Arab biasa, maknanya muharrar ni merdeka. Tapi sebab apa dia dinamakan merdeka di sini? Maksudnya ialah bebas daripada dunia. Sebab seolah-olahnya orang yang pergi bekerja tu orang yang mencari dunia, tetapi muharrarah di sini dia telah dikhususkan, iaitu dia bernazar anak dia nanti akan dijadikan ahli ibadat. Ahli ibadat ni maknanya dia kerja, dia duduk di tempat ibadat saja, menyembah Allah, berzikir, semayang, baca kitab, macam tu saja, tak pergi kerja. Bahawa dikatakan bahawa syariat terdahulu tu membolehkan macam tu. Sebabnya Al-Quran sebut di sini, dan Al-Quran tak kritik. Dia tak kritik. Adapun zaman kita, orang tu gagah lagi, umur muda, ada tanggungan, tiba-tiba dia tak lagi mana-mana, dia nak duduk masjid, dia nak duduk semayang saja, tak boleh. Duduk zikir, baca Quran, sedangkan gagah lagi, anak kat rumah ada, tak boleh. Dia kena semayang-semayang, balik dibuat kerja. Zikir sambil bawa kereta boleh, tak perlu duduk dalam masjid nak zikir, tak boleh. Sampai tidak bekerja, tidak menyara, tak boleh. Kecuali kita dah kerja sampai rumah, dah benceng dah kan, kita pun ada tempat benceng ni, aku nak banyak duduk masjid lah pula. Itu lain lah, lain cerita. Faktor usia, faktor kesihatan, termasuk produktif lah boleh. Kita ada ilmu, kita kena mengajar orang, kita kena terlibat dengan ekonomi, kekeluargaan, masyarakat. Tapi zaman dulu dibenarkan. Situasi dia macam agama lain sekarang lah. Kalau kita tengok Sami, dia tak kerja, dia duduk di kuil saja. Itu dalam syariat yang terdahulu, orang agama Nabi-Nabi terdahulu dibenarkan berdasarkan situasi inilah. Okey, jadi nenek Nabi Isa kata, kalau nanti lahir anak aku ni, aku nak jadikan dia ahli ibadat. Dia bernazar. Jadi dia wajib menyempurnakanlah nazar dia tu. Fataqabbal minni, maka terimalah daripada aku. Apa maksud terimalah daripada aku? Menjadikan seorang anak lelaki itu sebagai ahli ibadat adalah satu pengorbanan bagi seorang ahli keluarga tu. Sebab anak zaman dulu sepatutnya boleh kerja, menyara keluarga, membantu ayah. Tiba-tiba tak disuruh jadi ahli ibadat. Jadi nenek Nabi Isa kata, anak aku seorang ni nanti lahir nanti, bila dia besar lah akan lahir terus tak kan. Bila
besar, aku akan jadikan dia ahli ibadat. Train dia jadi ahli ibadat. Ini satu pengorbanan daripada aku. Terimalah amalanku ini ya Allah. Macam tu. Okey. Fataqabbal minni, maka terimalah daripada aku. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Okay. Falamma wada'atha, ketika mana nenek Nabi Isa melahirkan anak itu, qala, dia berkata, inni wada'tuha unsa, aku telah melahirkan anak perempuan. Ya. Maknanya dia terkejut. Dia ingatkan anak yang akan dilahirkan itu lelaki. Jadi di sini ada unsur kita dapat faham di sini sebenarnya pada masa itu anak yang dijadikan ahli ibadat kebiasaannya lelaki. Orang lelaki yang dijadikan sebagai ahli ibadat. Tiba-tiba dah bernazar dapat anak perempuan pula. Jadi nenek Nabi Isa ni terkejut. Dia kata, ya Allah, dapat anak perempuan. Bila dia kata, ya Allah, dapat anak perempuan, kita tahulah wallahu a'lamu bima wada'a. Jadi Tuhan kata, dan Allah lebih mengetahui apa yang dia lahirkan. Maknanya memanglah Tuhan tahu dah benda itu. Kelahiran anak perempuan nanti Tuhan dah tahu dah. Sebab apa dia imbangkan ayat itu dengan terkejutnya nenek Nabi Isa tadi. Bukan dia marah, tapi dia nak kata Allah lah yang maha mengetahui. Bukan dia kata ayat itu macam jawapan Tuhan kepada situasi tersebut. Okey, wallahu a'lamu bima wada'a. Wallahu a'lamu bima wada'a. Walaysat dzakaru kal unsa. Walaysat dzakaru kal unsa ni dia boleh ditujukan, dia sebahagian ulama kata tafsir, dia kata ini kata-kata nenek Nabi Isa balik. Iaitu dia kata walaysat dzakaru kal unsa. Dia mengeluh lagi, oh anak perempuan tak sama macam lelaki. Macam tu. Ingatkan lelaki. Macam dia agak mengeluh lah dengan situasi itu. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku menamakannya Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaiton. Dan aku meminta pertolongan dengan Allah daripada terhadap dia dan zuriatnya daripada syaitan yang direjam. Okey. Fataqabbalaha, ni cerita apa siapa? Cerita Pak nenek Nabi Isa. Dia melahirkan apa? Dia melahirkan mak Nabi Musa, iaitu Maryam. Kemudian terangkan lagi. Orang yang dengar ni mesti terkejut kan. Ini cerita Nabi Isa ni, Muhammad ni, dia bukan orang Arab, dia boleh cerita. Dia boleh cerita Pak Nabi kita. Cerita tu pula detail tu cerita tu. Khulasanya mesti dia terima wahyu dari Allah. Sepatutnya gitu. Tapi pokok ni memang hati kerasnya buat dia tak terima juga. Itu masalah tu. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Lalu Allah menerimanya dengan baik. Wa ambataha nabatan hasana. Dan Allah membesarkan. Nabata ni kalau pokok tumbuh, Allah menumbuhkannya dengan penumbuhan yang baik. Membesarkanlah manusia kan. Jadi Allah besarkan. Wa kaffalaha Zakaria. Tambah sikit maklumat. Apa dia? Dan akhirnya Maryam dijaga oleh Zakaria. Apa pula? Kan dia ni anak Imran, datuk Nabi Isa, nama dia Imran.
dalam dia kata Imran bin Matta. Nenek dia nama Hanna, tapi riwayat Israiliyah lah. Dalam riwayat tak ada, dalam Quran tak ada nama-nama orang secara detail. Maryam adalah Maryam, Imran, Zakaria, tapi nenek Nabi Isa, watak-watak yang tidak disebut nama lah. Sebab Al-Quran ni dia kurang sebut nama, yang banyaknya dia sebut sifat saja, dia sebut gelaran, dia kurang sebut nama. Kira Maryam ni special lah. Sebab apa? Satu-satunya nama orang perempuan disebut dalam Al-Quran Maryam. Okay, kemudian Tuhan menerimalah nazar daripada nenek Nabi Isa AS, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Maryam ni membesar dengan baik dan dia dijaga oleh Zakaria. Dia cerita dan akhirnya dia dijaga oleh Zakaria. Apa? Lepas dalam sejarah Bani Israel, memanglah Maryam ni dijaga oleh Zakaria selepas kematian Imran, selepas kematian ayah dia. Okey. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ambil pula satu bapa daripada kehidupan Maryam tu, dia ambil satu. Nak ceritanya detailnya, Nabi Muhammad ni boleh cerita tentang keluarga Nabi Isa ni. Apa dia? Setiap kali Zakaria masuk melihat Maryam, sebab dia tukang jaga, dan para ulama tafsir berbeza pandangan lah. Zakaria ni sebagai apa? Adakah dia sebagai Ifa ke, ada dia sebagai macam-macam lah. Saya pun tak minat sangat nak menyelidik itu, tapi sebenarnya dia yang tukang jaga. Jadi bila dia tukang jaga, dia jenguk lah. Kan ahli ibadat tadi kan. Maknanya Maryam sudah besar. Ini cerita bila dia besar pula. Bila dia dah besar, dia pun jadi ahli ibadat. Zakaria kan tukang jaga dia. Jadi tukang jaga, jenguk lah orang panggil. Menjenguk keperluan Maryam. Sebab ahli ibadat dia tak buat kerja, dia ibadat je. Tak ada pergi apa ni, jual kambing dari kandang ke, pergi sawah ambil tanah kangkung ke apa semua, tak ada. Dia kerja ini ibadat. Lepas tu makan minum dia orang jaga. Kalau kita tengok dalam agama lain hari ni memang macam tu kan, sami-sami dia tu dia tak kerja. Lepas tu makan minum dia servis masyarakat lah. Sebab dia kira mereka tu berkorban untuk masyarakat. Dia masyarakat lah bagi. Kita tak boleh buat kerja gitu. Ustaz tunggu makan, orang bagi makan, orang bagi duit saja, tak boleh. Ustaz kena pergi kerja, kena buat benda-benda yang mendapatkan pendapatan, kena pergi servis. Kalau mengajar tak apalah, sebab benda tu ada usaha, ada masa. Ada pun nak duduk je harap belas kasihan orang, tak boleh. Ada tu. Kalau dia jadi imam, kita bagi allowance, tak apa. Sebab masa dia sepatutnya dia pergi kerja, tiba-tiba dia kena mari sembahyang kat sini, kita pun bagi allowance. Kemudian siap kita bagi allowance, tak apa. Tapi kalau duduk sembahyang je tak buat benda, tiba-tiba dapat allowance. Sebab apa? Allowance sembahyang. Jadi ya gitu. Tak ada dalam Islam gitu. Bubuk gagah boleh pergi cucuk tanam, tak ada, duduk zikir je. Tak boleh. Zikir tengah cucuk tanam tak apa. Zikir kan nanti atas tiga semayang di batas boleh kalau ni sangat. Jadi syariat setiap zaman ni berbeza. Syariat Nabi Muhammad SAW macam kita. Syariat zaman dahulu dibenarkan. Sudah jadi masalah. Berbeza dari sudut beberapa amalan. Kemudian
Kullama dakhala 'alaiha Zakaria, setiap kali Zakaria masuk al-mihrab, ke tempat Maryam beribadat, wajada indaha rizqa, lalu didapati Zakaria tengok ada makanan. Zakaria pun tanya, qala ya Maryam, Zakaria tanya, Maryam, anna laki hadha, mari mana makanan ni? Maryam kata, qala huwa min indillah, rezeki dari Allah. Macam kita lah orang tanya, mari mana kereta? Alhamdulillah, kereta baru ni Ustaz tukar, alhamdulillah rezeki dapat. Gitu. Kalau kita tengok dalam tafsir-tafsir yang bersumberkan Israiliyat, cerita ni banyak ditambah, iaitu dikatakan bahawa Maryam makan buah-buahan yang berada di luar musim. Kalau musim panas, dia makan buah musim sejuk. Musim sejuk, dia makan bak. Sebab apa? Dia nak cerita rezeki dari Allah tadi. Sebenarnya cerita-cerita macam ni tak ada dalam Quran, memang tak ada. Dalam hadis sahih memang tak ada. Tapi dia mari dari sumber Israiliyat, cerita rakyat Bani Israel. Cerita macam ni tak semestinya betul. Sebab apa? Sebab Tuhan kata, Maryam kata rezeki dari Allah. Sebenarnya balik kepada konsep rezeki biasalah, tak ada masalah. Apa dia? Kalau orang bagi pun rezeki Allah juga. Kan ahli ibadat pada masa tu kan orang suka bagi. Mari mana ni? Rezeki dari Allah. Sebenarnya apa yang ditunjuk? Kalau saya faham lah, dia bukan nak tunjuk benda pelik berlaku, dia nak tunjuk kewarakan Maryam yang mendapat rezeki lalu dia ingat pada Allah. Macam tu. Dia nak tunjukkan waraknya Maryam tu. Tapi dalam cerita Israiliyat, dia memfokuskan keajaiban. Benda tu tak mustahil berlaku, tapi keajaiban tu tak ada sumber yang sahih lah. Sebab Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran, dia sentiasa menghubungkan rezeki daripada Allah. Yang menyebabkan akhirnya banyak baca cerita pelik macam tu. Orang Islam kita ni kadang-kadang bila dia bekerja, pergi pagi balik petang, pergi pagi balik petang, kerja pagi tempuh jam, balik tempuh jam, pergi baru tu, akhir bulan masuk duit gaji. Rezeki daripada siapa tu? Daripada Allah lah. Tak boleh kita kata ini rezeki aku punya ni sebab apa? Ini aku penat lelah ni titik peluh aku. Tak ada. Kita kata dari Allah juga. Kita tanam pokok, siram, bubur baja, dapat buah, alhamdulillah, rezeki dari Allah. Macam tu konsep dia. Bukannya jalan-jalan berdebung jatuh sebiji. Yang samping rezeki dari Allah. Baru rezeki daripada Allah tu benda yang tersepak. Bukan. Sebab rezeki daripada Allah lah ke? Sebab kalau Allah tak izin, yang kita usaha tu tak apa pun. Jangan pelik baru rezeki dari Allah. Sebab apa? Banyak cerita, baca cerita Israiliyat, fokus terlah lari. Sebenarnya dia nak menunjukkan kewarakan Maryam, iaitu dia dapat rezeki, dia hubungkan rezeki yang dia dapat tu kepada Allah. Macam tu. Kita kena buat gitulah. Jangan pula niaga teh-teh tak rasa rezeki tu daripada Allah. Tak boleh lah. Jaga kesihatan, jaga makan, pergi exercise, jumpa doktor. Doktor kata pakcik alhamdulillah sehat, kolesterol tak ada, kencing manis tak ada. Alhamdulillah dari Allah. Bukan alhamdulillah daripada saya. Tak boleh gitu. Semuanya dari Allah lah ke? Macam tu. Baru kemat. Ni nak nanti benda pelik baru dari Allah. Sebab apa? Ni terpengaruh dengan cerita Israiliyat ni. Sebab tu saya tak suka cerita Israiliyat. Nampak macam tak salah sangat, tapi lama-kelamaan dia mengubah cara kita berfikir. Dia sentiasa nak hubung dengan benda magic, baru nak menunjukkan kuasa Allah. Sebenarnya kuasa Allah pada benda-benda yang zahir. Nampak kuasa Allah dalam kehidupan seharian kita saja. Tak perlu
benda-benda pelik. Tuhan suruh tengok benda yang ada depan mata kita, mengingin apalah yang zuruna ilal ibil, tidakkah kamu melihat kepada unta? Bagi orang Arab, unta tu benda hari-hari dia nampak depan mata dia. Itulah tanda kekuasaan Allah. Allah mencipta unta, bukan dia cari nak tengok kuasa Allah. Pergi cari sejenis binatang dalam lautan Hindi, jenis 1000 kaki ke bawah, tengok dia baru nampak kuasa Allah. Kan, tengok unta depan mata kau. Kita tak nak tunjuk kuasa Allah, penuh awan tulis nama Allah, daging jumpa daging tulis nama Allah, Allah subhanallah. Hak tengok awan dia tiap hari tu tak tengok subhanallah. Jangan baca berapa kali dah setahun nak subhanallah. Sebab tu lah pemikiran macam ni saya tak minat. Kita tengok je subhanallah. Macam tu. Semua berlaku sekeliling kita ni subhanallah berlaku. Jangan tunggu benda pelik. Semua yang kita dapat, kesihatan, anak, pinak, semua tu dari rezeki Allah belaka. Nanti orang bagi gedebuk, sepak dulu barulah rezeki dulu. Okey, jelas. Jadi ada yang kata rezeki dari Allah. Zakaria tanya, mana makanan ni? Rezeki dari Allah. Kalau orang bagi ya, rezeki dari Allah. Tak perlu benda-benda. Okey. Itu tak hebat kan kalau macam tu. Apa tak hebat? Dia bukan cerita benda pelik. Dia cerita Maria ni hebat. Dia menghubungkan apa yang dia dapat kepada Allah. Macam tu. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini ayat-ayat yang orang Islam keliru nak faham. Sebab apa? Belakang dia kata sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia mahu. Ya. Kita bila sebut siapa yang Allah mahu, kita pelik saja. Bukan. Dengan Allah memberi dengan sebab musabab. Ilmu daripada siapa? Ilmu kita yang kita dapat. Kita rasa daripada kita. Sebab tu jauh dengan Allah. Sebab apa? Kita belajar engineering, kita belajar tahap apalah ilmu, medik ke apa semua, kita pergi universiti, kita masuk presa, kita apa? Bila pandai kita rasa ilmu tu kita punya. Kita tak rasa ilmu pandai niaga, ilmu ke apa tu, itu semua anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri. Sebab tu kita kena bersyukur. Sebab tu kita tak boleh sombong. Bukan tidur bangun pagi pandai. Mari mana? Ilmu dari Allah. Nak tunggu hak macam tu dulu baru dari Allah. Padan. Semua kita tahu. Walaupun dan untuk dapat ilmu Allah tu kita kena usaha. Baca, belajar. Apa pula jadi orang Islam yang betul. Kalau tidak jadi orang Islam yang terawang-awangan. Belajar tak? Ya Allah berilah ilmu, berilah petunjuk. Belajar tak? Tapi minta nak bahu, berilah petunjuk, berilah petunjuk. Mungkin nak petunjuk, tapi kamu tak dengar. Contohnya buku tak baca, YouTube apa edah tak dengar. Tapi berilah petunjuk, berilah petunjuk. Okey lagi ya, nak petunjuk, tapi usaha tak ada. Ini masalah. Pemikiran orang Islam hari ini dia dikaburi dengan itu. Jadi kalau kita beri betul benda ni memang bagus. Sebab bila kita baca ayat macam ni, kita jadi keliru. Ayat itu tak salah, kita jadi salah. Sebab apa? Allah beri kepada siapa yang dia mahu. Kita pun bayang siapa yang dia mahu ikut dia. Bukan, sifat Allah ni maha bijaksana. Dia beri melalui hukum alam yang dia telah ciptakan. Orang tu berusaha dia bagi ya. Orang tu tak berusaha dia tak bagi. Tak ada lah duduk saja tiba-tiba pandai. Tak ada. Mesti belajar. Try and error boleh. Cuma melalui ujian, uji kaji, melalui pengalaman, dapat ilmu. Okey. Ini bukan bermakna magic punya cerita. Kecuali
bila orang tu jadi Nabi, sebab Nabi ni ilmu dia bukan dengan belajar. Kalau Nabi Muhammad SAW nak tunggu dia belajar sampai boleh jadi Nabi, hari ni tak jadi Nabi lagi. Nabi ni bukan cerita belajar, dia dilantik oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Tuhan kata Inna Allah astafa Adam wa Nuh. Allah telah memilih Adam, Nuh, Nabi-Nabi lain tu. Allah pilih. Kalau nak agak dia berusaha, tak boleh. Nak jadi ustaz, nak jadi ulama, nak jadi doktor, itu kita kena usaha. Dengan izin Allah boleh. Macam tu. Hunalika da'a Zakaria. Tapi ada juga ahli tafsir yang menerima pandai cerita Israiliyat tadi tu. Tapi ada juga yang tak terima. Saya tak, saya ambil pendekatan tak terima lah cerita gitu. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di situ Zakaria telah berdoa kepada Tuhannya. Jadi sebab apa situasi ni, ada kali yang terima cerita Israiliyat tadi, dia kata apa? Sebab Zakaria tengok kebesaran Allah, makanan yang pelik-pelik ada pada masa tu, lalu dia pun teruja dan dia ingat pada Tuhan. Tapi kalau tak berlaku benda pelik tu, Zakaria boleh teruja juga. Teruja dengan kehebatan Maryam tadi, ahli ibadat. Bila dia ada rezeki, dia hubungkan dengan Allah. Dia ni seorang yang kuat hubungannya dengan Allah. Zakaria pun terkesan dengan situasi itu. Saya rasa lagi cantik itu yang kita tengok orang ditimpa sakit. Saya pada satu hari saya terlibat dengan NGO. Saya pergi, dapatlah nak pergi satu bantuan. Ini cerita lama dah lah. Saya tak pernah cerita lagi, tapi saya pergi ini di sekitar Gombak dulu. Makcik ini saya pergi, saya dapat laporan dia ni ada masalah, tapi tak berapa jelas. Kita pun bawa lah pergi bawa apa ni, orang lah apa semualah, ambil data ni apa masalah dia apa. Dia pun, saya pergi tu masuk rumah dia, makcik tu duduk berlunjuk gitu. Jadi mukanya berseri-seri lah makcik ni, layan. Makcik apa saya kurang sihat dah, kurang. Saya ni macam, makcik ni macam ngadu apa ni, susah kan, macam tak susah mana je kan. Saya duduk cakap-cakap dia, lepas tu makcik ni ada masalah apa? Dia pun tunjuk tu. Dia tunjuk, rupanya saya di porok dengan dia tu, saya tak tengok kaki dia. Oh, ada orang macam tu lah. Tulang tersembuh keluar kaki. Disebabkan tak ada duit, nak ubat, banyak masalah lah. Jadi dia daging kaki dia ni luruh. Sebenarnya ujung kaki dia tu nampak tulang. Dan masa dia pelunjuk tu, saya pun tengok macam nak bintang juga saya. Bagi saya, tadi saya syak, makcik ni ngadu pelik-pelik, nampak macam selamba je kan. Tapi Allah nak tunjuk kat saya tu, jadi saya tak tertengok daripada awal. Saya pun tengok tu, astagfirullahaladzim, macam saya macam nak bintang. Tengok situasi tu, ngerinya situasi dia tu. Maknanya subhanallah. Tapi dia boleh layan orang dengan baik. Jadi kita bila tengok situasi kesabaran orang apa semua, kita dekat dengan Allah. Kan? Kita pergi melawat orang sakit, kita tengok situasi dia, dekat dengan Allah. Zakaria bila Maryam kata ni dah rezeki daripada Allah SWT, dia pun rasa terkesan dengan jawapan tu. Dia pun berdoa kepada Allah. Bila kita dalam situasi keimanan yang macam ni, kan banyak kan doa masa buruk, doa masa hujan, doa. Sebab apa? Sebab pada masa tu manusia mengalami perubahan situasi keimanan dia. Kita lebih dekat dengan Allah. Bila pong dengan buruk, kita baca zikir, hubungan dengan Allah. Sebab itulah semayang bila tergelincir matahari, kan? Bila
terbenam matahari, bayang lebih panjang, hilangnya warna merah dan keluarnya subuh, cahaya subuh. Itu semua adalah perubahan-perubahan persekitaran. Begitu juga orang bersih, kita berdoa, kan? Benda itu ada satu hubungan dan kesan. Jadi Zakaria pun bila dia berada dalam situasi macam tu, dia pun berdoa kepada Allah. Ini antara tempat-tempat yang mustajab doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu banyak dia ajar doa. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nampaknya Zakaria pun ada masalah yang sama juga dengan Imran tadi. Apa dia? Dia tak dapat anak sedangkan dia sudah tua, Zakaria. Lalu dia pun berdoa. Kita dapat tahu daripada doa dia, iaitu dia kata, wahai Tuhanku, berikanlah kepada aku zuriat yang baik, zurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar doa. Okey, kalau kita kembalikan cerita ni kepada situasi Nabi yang menjawab persoalan Padri tadi, kita nampak cerita ni detail lah. Kalau Padri tu hati dia bersih, tak ada sifat tasu, tak ada sifat nak menyembunyikan sesuatu yang dibawa oleh orang Arab sebab dia bukan geng kita, dia mesti dia mengakui bahawa dia memang Nabi betul kan. Dia boleh cerita benda yang tersembunyi macam ni. Siapa nak cerita ke dia? Mesti dia terima wahyu. Okay. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli. Lalu malaikat memanggilnya dalam keadaan dia berdiri semayang fil mihrab. Dia sifatkan situasi Zakaria tu sedang semayang dengan keadaan berdiri di mihrab. Apa dia? Malaikat kata, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah memberi berita gembira, kamu akan dapat anak nama dia Yahya. Situasi itu detail cerita. Lepas tu, musaddiqan bi kalimatin min Allah. Yahya ni juga dia membenarkan kalimah Allah. Maknanya dia pun orang yang beriman dengan kitab. Okey. Wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Subhanallah, ayat ni dia ada ayat yang jelas dan ada tempat yang kabur. Tempat yang jelas apa dia? Mendapat anak nama dia Yahya. Musaddiqan bi kalimatin min Allah, dia membenarkan kalimah Allah. Satu jelas. Wa sayyidan, dia mula tak jelas dan dia akan menjadi ketua. Kalau kita tengok dalam sejarah Nabi Yahya, dia tidak menjadi ketua politik, ketua negara. Dia menjadi Nabi, iaitu ketua agama, ketua kerohanian. Seperti Nabi Isa AS. Nabi Isa dia tak jadi pemerintah. Tak semua Nabi ni menjadi pemerintah. Sebahagian Nabi mereka hanya menjadi ketua rohani sahaja. Macam Nabi Isa AS, Nabi Yahya, Nabi Zakaria ni semua bukan pemerintah. Kalau Nabi Daud, Nabi Sulaiman, mereka bukan sahaja Nabi, tetapi mereka raja. Tak sama. Nabi Sulaiman, Nabi Daud ni raja, terlibat dengan perang, terlibat dengan pemerintahan. Jadi sayyidan di sini ketua apa? Ketua agama. Kita dah isyak. Saya habiskan ayat ni boleh ya. Wa hasura. Para ulama berbeza pandangan. Sebab apa? Perkataan hasur ni maksud dalam bahasa Arab ialah orang yang dikepung. Tapi nak kata apa dia? Kepung apa? Sebahagian ulama mengatakan hasud ni maknanya, pelik sikit tafsir kan. Sebab apa? Bersumberkan Israeliat. Tidak Israel. Hasud maknanya tak ada kemaluan. Tafsir macam ni. Apa pelik tak?
apa, rujuk dalam kitab lah ada. Sebab saya nak kata bukan semua ada dalam kitab tu kita kena terima. Pandangan yang kedua, kemaluan dia ada, tapi dia tidak boleh melakukan hubungan jenis. Pandangan ni tak sesuai, nampak lemah. Sebab apa? Ayat ni nak puji Nabi Zakaria, dia dapat anak yang bagus. Takkanlah bagus tu jadi tak ada kemaluan. Takkanlah bagus tu ada kemaluan tapi tidak mampu melakukan hubungan jenis. Ini tak tu pujian macam ni. Itu bukan pujian, itu kecacatan. Kecacatan bukan satu kelebihan. Jadi hasurah maksudnya ialah dia terpelihara dari melakukan maksiat. Sebab hasud tu kata hasud tu, tapi sebab apa Tuhan sebut hasud tadi? Nak katanya cerita Israiliyat ni kena tapis, jangan ambil semua. Sebab ini tempat puji Nabi Zakaria yang dapat anak gembira-gembira, tiba-tiba cerita macam tu jadi sedih pula. Wa hasura wa nabiyyan minas shalihin, dan dia akan menjadi nabi bagi orang-orang yang soleh. Ni apa? Berita gembira. Dan tadi Tuhan innallaha yubashshiruka, basyara ni maknanya berita gembira. Okey, jadi balik kita kepada konteks ayat turun, iaitu berkaitan dengan penerangan. Jadi sepatutnya pendeta Nasrani ni sudah nampak bahawa ini adalah Nabi. Tetapi cerita ni berakhir dengan pendeta tu semua tak masuk Islam. Dia tak. Bahkan dia buta belik pula cerita-cerita tu. Sebab apa? Sebab mereka tidak mahu mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW hanya kerana mata-mata kerana kedegilan. Jadi setakat saja yang dapat saya sampaikan pada mudah-mudahan satu perkongsian yang bermanfaat. Kita berhenti pada ayat 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.